Aku telan. Aku memang ada telan itu. Ya. Tapi terlupa, so tak apa. Tapi tidak mengapa lah kita melihat pada waktu ini. Aizen. Bukan Aizen ni. Wow. Siapakah penjejaka yang kacak ini? Entah apa, bukan. Aku lupa lagu tu dah. Yang meracun. Racun Ya, yang meracunimu. Oh. Merasuki lah. Iya ke? Tak tahu lah, tak ingat kan. Apa yang merasuki? Merasuki kan? Mungkin lah, aku tak ingat. Aku tak ni sangat kan. Okay, pada Indonesia kan? Apakah lirik yang betul? Ya, merasuki ke meracuni? Ya. Tapi kita akan masuk ke dalam game kita yang seterusnya ni lah, Erangel yang terakhir untuk stage Liga. Jika anda peminat Erangel, enjoy the game. Lepas ini tiada lagi, kita akan 2 Miramar selepas ini. Kita akan MRPX akan turun terlebih dahulu. Pengejaran mata oleh Infinity ke atas MRPX, Void dan juga Team X masih lagi ada. So itu adalah benda yang penting. Dan untuk Team Infinity, mereka dah makan, mereka dah penuh perut. Dan sekarang mereka ada KPI yang kena hit. Kalau KPI mereka tak hit, Thailand 2 saja wakil di Grand Final. Satu perkara yang jarang-jarang berlaku. Oh ya, menjadi negara minoriti di dalam Grand Final PMSL merupakan satu perkara yang janggal untuk dilihatkan. Tapi sebenarnya itulah wakil mereka yang masuk bukannya sedikit sangat. Sebenarnya mereka ada Zerzia, Face Clan, Vampire, Infinity dan juga NKT. Tetapi Malang yang sampai dengan tepat dan tetap adalah hanya Vampire dan Face Clan saja. Kita melihatkan Yudu Alliance akan turun di tempat yang kelihatan tepat. Separuhnya di pulau kecil, separuh lagi di pulau besar. Yudu Alliance, apakah yang direncanakan pada waktu ini? Turun di rumah 12 ataupun masih lagi ingin komit pergi ke Milta Farm dan sebagainya? Aku rasa dia orang boleh look kemudian tu lepak dekat Tanjung Harapan macam hari tu. Betul. Kalau circle naik ke atas, ada option untuk gerak ke atas. Kalau pergi ke pulau, renangan itu pun mereka boleh guna ataupun masuk lewat, sebab masa dia orang berenang tu pun mereka dapat nombor 2. Hampir chicken juga, 1v1 situation. Betul. Satu circle yang agak arif bagi mereka. Nak cakap apa kan, jangan bagi circle apa pun kat sini dan perform. Yalah, susah nak menyatakan. Sebab sebelum ni memang ketika dia PMGC, bila circle tu pergi ke kiri sekali, yang itu pergi ke kawasan Primos, Quarry, apa benda semua tu, itu ni Yudu Alliance takkan perform. Tadi dia chicken circle tu. So aku dah tak nampak kelemahan pada permainan Yudu Alliance. Melainkan dia gagal pun sebab tak dapat masuk top. Sebab dia bagi aku di situ lah, dia dah jadi macam dia tak dapat nombor 1, gagal. Dia punya benchmark dah terlalu tinggi lah. Ya, harap-harap at least separuh kekuatan mereka di Erangel ni boleh tunjukkan dekat Miramar. Pasti itu juga goal mereka untuk hari ni. Cuma diorang ni kena tunggu banyak gila, beberapa jam untuk main Miramar tersebut. Untuk mereka fixkan apa yang patut fix. Kerana sekali lagi, Miramar akan menentukan berapa banyak bonus point yang mereka akan dapat. Kalau mereka somehow tiba-tiba perform dekat Miramar, bonus point tertinggi mungkin akan dipegang oleh Yal pada penghujung hari ini untuk Grand Final match starting point. Benar. Yal, kita dah nampak tadi mereka memang di sini dia duduk nombor 3. Di dalam carta sebenar pun mereka duduk di nombor 3. Untuk mereka mengejar pasukan Boom di atas, perbezaan ada lebih kurang sebanyak mungkin dalam 27 markah, 26 markah. Itulah markah yang perlu dikejar pada waktu ini. Sebenarnya kan Jane, untuk bonus point ni banyak juga cap. Bukan cap, atau perbezaan dan mata. Nombor 1, 30. Nombor 2? 22. Oh. Nombor 3, 18. Nombor 4, 16. Lepas tu 15, 14, 13, 12. Lepas tu 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So 1 paling tinggi, 30 paling... 1 paling rendah, 30 paling tinggi. Tapi the drop daripada nombor 1 ke nombor 2 dah 8 dah. Dari 1 ke nombor 3, 12. Right. 1 ke 4, 14. So... relevan lah nak kejar nombor... Daripada nombor 3 tu nak kejar nombor 1. Dia seperti game pertama Sandhawk, awak chicken dinner 15 kill 20 kill. Itu situasinya pada ketika ini. So kita harapkan Yal boleh dapatkan mata semaksimum yang
boleh lah untuk 3 round terakhir ini untuk cuba dapatkan 30 mata. Sebab nombor 2 dah 8 point gap, seperti 8 kill kan. Betul. Dia besar. Nombor 2 pun tak bagi 8 mata placement. 8 betul lah. Bagi 6 je kan. Ya. VTR sudah pun sampai ke Milta, satu kawasan yang mereka tidak asing. Boom juga ada di sini, dekatan dengan RQ, tidak disedari menyedarkan diri mereka. Yo, what's up bro? Duduk berdiri ke? Tembak ke? Rasanya kalau dia tak tembak tadi, mungkin Boom takkan mengambil endah pun benda ini. Tapi ini akan menambahkan lagi kekuatan dan juga markah daripada Boom. Yami di depan muka. Juga akan cuba untuk dilanggar, tapi lompatan beliau sempat untuk melompat tapi tak dapat mengelakkan pula Tembakan ya. Ya, daripada Scar L rata. Boom. Opening cantik. RRQ continue untuk tidak perform hari ini. 8 saja mata yang mereka dapat kumpulkan hari ini, minggu pertama, minggu kedua kan. Average diorang lebih daripada 40 daripada 6 game. Tetapi kali ini 4 game dimainkan, 8, average dia 2. 2 saja markah lagi setiap game. Tapi sekarang adalah waktu untuk Boom menyerlah kerana Boom ingin mengekalkan tempat nombor 1 sebab ini tadi adalah kali pertama carta kedudukan bagi Susande itu ditunjukkan dan mereka nampak ada tim nombor 2, 3 dah berubah dan kita akan dikejar. Berkata kita kukuhkan lagi tempat pertama dengan 117 ke 116 markah tadi. Di Xavier, ni Flash pula. Team Flash nombor 16. Tidak perform langsung kali ini. Tidak seperti minggu pertama mereka. Ya, jauh sangat. Waktu tu mereka paling atas, sekarang mereka paling bawah. Yang Void tu pun sama ke? Masa ya, Void ni pula berisiko pula ni. Dia orang kata apa, 8 poin saja daripada Sunday. Tapi dekat Liga 100 lebih. Oh ya. Sebelum dia masuk Sunday terus itu dia 100 lebih. Ya, 100. Ya, betul, 100 lebih. Dia macam, wow, macam mana nak pecut dia ni di nombor 1. Memang tak boleh masa tu. Sebab yang second lepas dia pun 85, 84 lebih kurang macam tu lah. Walaupun untuk talent, ini memang tim yang talented. Di nombor 1 sekarang ni dengan 39 poin. Average yang sangat-sangat baik. Untuk setiap game 9 poin lebih. Pikmi, Jubrenki. Ini tim tak perform hari ini. 9 saja markah. Mereka tidak ada ancaman untuk terkeluar daripada top 16. Tapi untuk pasukan seperti Void, STX, MRPX, ini pasukan yang sedang dikejar oleh Infinity sekarang. Yoru cuba naik ke atas bumbung ini. Kita lihat berapa banyak percubaan yang akan dilakukan oleh beliau. Okey, percaya. Lihat ke arah Boom. MRPX perlukan mata. Tak boleh terkeluar terlalu awal sebab dia paling besar risiko untuk dikejar pada ketika ini. So tadi punya game ada satu net positif untuk mereka, bukan untuk Infinity. Sebanyak 2 plus 2. Ya, benar. Itu yang penting. Untuk Infinity sedang membuat calculation. Rasanya target mereka untuk hari ini adalah 50 markah. Oh, Teka-teki lagi. Teka-teki Void. Kalau mereka benar, kalau mereka tepat dalam pengiraan dan ketepatan mereka meramal dan memilih circle ini, maka mungkin mereka boleh melarikan diri daripada kancah kehinaan, terkeluar masuk daripada Grand Finals. Tapi kau rasa ramai akan pergi ke dalam pulau ni sebab dia lebih ke arah pulau. Ya, benar. Nampak majoriti daripada tanah itu berada di kawasan Void tadi. Kalau dia kecenderungan dia ke atas, maka dia punya circle tu akan mungkin menyentuh dekat bahagian pantai saja. Tapi Gig akan dilanggar oleh AE. Tapi 2 akan jatuh daripada Gig Fam. Dan dilanggar pula face di bahagian atas. Tetapi Gig akan terjun terus ke lautan. Bukan ke lautan, tapi mungkin di tepi pantai. Memandangkan mereka duduk di mana-mana pun mereka tidak selamat. Alva ni mungkin silap. Adakah kau nak naik atas ni? Benda ni tak pernah berlaku. Adakah kali ni akan berlaku? Orang yang melanggar lighthouse
Ya. Tapi Alba Dah jatuhkan oleh gagal lah. Pikmi. Ya. Aku tak tahu kenapa. Apa choice dia. Dia nak cari gig fam ke? Ada ke mereka tak perasan ke? Tak mungkin dia tak perasan Face Clan ramai-ramai naik atas kan? Kan, itulah. Okay, again, benda ni tak pernah berlaku. Kita tengok kalau diorang berjaya untuk mengalahkan AE. Okay, AE tak nak naik pun. Ya. Rosemary sudah pergi ke depan. Begitu juga dengan Boy Chill. Begitu juga dengan rakannya yang terakhir. Hands for You akan ditembak oleh FaZe. Sikit lagi. Nasib baik dia keluar pada tempat yang tepat. Lighthouse ini di tempat kuat oleh FaZe Clan akan jadikan kubu mereka pada ketika ini. AE tadi macam ada advantage lepas pelanggaran kat atas Gig. Kerana tiba-tiba mereka dalam masalah kat belakang ada Vampire, dekat atas ada FaZe Clan. Dan sekarang mereka terperangkap di jambatan ini. Tapi Sowas terjatuh, tadi mereka bergerak daripada Novo. BTR tadi cuba untuk masuk ke dalam. Tengah lihatkan kalau yang di knockdown tu dibangunkan, adakah dia jatuh sendiri ke, kenderaan meletup ke. Tapi 57 orang, 15 tim. Ini Erangel yang terakhir. Ini salah satu upgrade terbesar untuk Erangel juga. Ya, aku baru nak cakap pasal benda ni. Railing ataupun sidewalk di tepi jambatan ini. Memang betul-betul satu kadang-kadang dia memanjangkan game di jambatan lah. Tapi orang yang macam terperangkap dekat jambatan masih ada harapan. Dia masih lagi boleh bermain di kawasan yang dia masih boleh menembak dan masih boleh bersembunyi di belakang kotak dan sebagainya. Kereta pun boleh masuk. Bagi itu dibawa oleh Tony K. Begitu ambitious. Jejaka daripada Thailand ini. Circle teka-teki ini akan terjawab sekarang mana ia mau pergi. Dan ia akan ke... Come on lah, pergi bawah. Okey, memang Yal pilih tempat terbaik dah. Ya. Daripada Tanjung Harapan terjun, sudah pun sampai ke kawasan seterusnya. Mereka cuma perlu lawan dengan STX dan kemudiannya rasanya mereka boleh memancing sudah. STX pun tidak ada momentum langsung pada hari ini. Nyawa pun sudah kurang untuk STX. Yudo Alliance masih lagi dalam keadaan yang sihat walafiat. Hanya perlu boosting saja untuk player yang terakhir yang kurang nyawa itu. Jadi terperangkap di sini dan bukan circle malang untuk mereka. Tak tahu ada pilihan dia lalu jambatan tadi ada ke tepat atau tidak. Untuk AE, aku rasa yang dihantar satu player pergi Lighthouse tu yang... No, itu paling belanda lah. Ya. Kalau dia lepas settlekan dua player daripada Gig dan tengok dia terjun lah air, kalau dia terus gunakan jabatan dan gerak ke dalam pulau, aku rasa dia orang kat kawasan yang optimum. Sekarang ni mereka sekarang terperangkap. Ya, terperangkap di tengah, Vampire di bahagian depan mereka tadi. FaZe pun di bahagian belakang dan FaZe pun kena merencanakan sesuatu untuk masuk. Tapi dengan adanya A dekat sini memang tak boleh nak buat apa. Boom. Dekat hujung-hujung juga. Dia masih lagi dekat pulau besar. Bahaya untuk mereka dan Flash yang hari ini dapat 3 markah saja. Tapi ini bukan masalahnya. Flash ni berbisa. Pikmi dapat satu. Kwang Ji berjaya untuk di knockdown, dibunuh. Stage 3 Yami. Kenderaan diambil. Yang T666 akan ditekan pada ketika ini. Yang T6 Flash tadi. Satu lagi game terjadi untuk diorang ni Oh yo! Habis. Habis macam kena langgar macam gitu je. Boom ni kena rasuk apa entah. tak tahulah kan. 8 dah elimination. 2 tim dia ratakan clean fight. Langsung tak jatuh, langsung tak apa. Tapi Jimmy akan mendapatkan BTR macam kau cakap. Pemancingan sudah pun berlaku. Dan itu adalah player BTR yang tak dapat diselamatkan kerana kebarangkalian sekarang ni dia berada di dalam air. STX juga tidak mana kepada Yal. Tapi FaZe akan dapat di Xavier terlebih dahulu. Di Xavier kenapa dia slow down? Alah, dia pergi slow down kat situ. Merugi. Ya. Ambu ni akan terbunuh secara langsung. FaZe Clan memancing daripada Lighthouse. Dapat 3 sudah. Tak ada cara Xavier ni boleh lepas. Dia lepas kat sini, depan dia ada AE. FaZe ni dah tahu apa yang ada dekat sini. Memang terkena pula dengan AE. Untuk di Xavier yang di depan, terkeluar langsung. Kosong markah. 4 mata penyingkiran sekarang ini untuk FaZe Clan. Pikmi dan juga Gig berada di kawasan pantai. Damrut sanggup berada dalam kawasan air untuk berikan informasi kepada Aizen. Ya. Siapa-siapa yang naik di kawasan pantai ni memang akan diratakan. Tapi Gig tinggal 2. M4 ada di dalam tangan tapi peluru dia tidak begitu banyak untuk digunakan pakai. Dia ada 100 lebih sahaja. Ya. Economical sedikit daripada segi tembakan-tembakan dia. Boleh bazirkan.
mungkin tukar kepada shooting mode, firing mode yang lain kot. Mungkin single tap lebih relevan untuk mereka. Oh lah, STX tengah tembak dia. Aizin, sikit pala Aizin, jangan. Dan Aizin akan berjaya untuk bergerak tanpa ditembak. Aku rasa boom kot tembak dia tadi. ya. Kan STX. Mungkin juga bom, mungkin juga STX juga. SWAS baru naik dekat sini tapi Damroot dia menyamar menjadi rumpai laut ni. Dengan adanya ghillie suit. Lama tak nampak. Kenapa dia orang tak buat ghillie suit warna biru terjun air tak nampak. Tapi itu dia, SOAS akan nampak satu dan dia akan terus mendapatkan knockdown dan pembunuhan secara kekal. Damroot kena main solo versus squad. Rosemary berjaya mendapatkan Mela somewhat. Jimmy dijatuhkan oleh Jikit. Ya. Yal, 2 player saja yang tinggal masih lagi berdiri. Dengan adik Luke tadi dikeluarkan secara langsung. Jimmy baru saja dijatuhkan. Tak tahu boleh diselamatkan tidak. Tetapi nampak gayanya Flex juga akan dijatuhkan dan akan dibunuh. Satu saja lagi player, Leon, yang masih lagi berdiri. Kena selamatkan Jimmy kalau boleh. Tetapi nampak gayanya macam mereka akan dapat satu markah saja. Ya, Jimmy baru je jatuh secara kekal. Leon player terakhir bagi Yal pada ketika ini. Banyak tim belah-belah atas ni yang tinggal satu orang player. Talon tinggal satu, Geek satu, Yal satu. Infinity keluar satu mata je mereka berjaya kumpul. Oh yo, nice lah Morman ni. Tapi dia juga ditembak balik. Hans for you mendapatkan trade. Rosemary akan dibunuh secara langsung. 5 mata penyingkiran sekarang untuk Face Clan. Face Clan 2 dalam keadaan knockdown. Mata penyingkiran yang ke-6 akan dicari oleh mereka. Dan rasanya mereka akan mula untuk ditekan sebenarnya di kawasan yang berlainan. Siapa yang tembak? Tonic berjaya dapatkan beberapa mata penyingkiran. Boleh dapat lebih daripada satu ni. Face Clan dalam keadaan sukar. Ya. Tengok pada MRPX je. Diorang sudah ada 3 mata penyingkiran. Ada ke-4 player mereka. Ya. STX ada 2 mata penyingkiran. Ada ke-4 player mereka. Infinity dah rata. Iya. Betul-betul malang untuk mereka. Lagi 2 game saja, tak rasa diorang boleh kutip markah yang terlalu tinggi. Infinity buat waktu ini mungkin terpaksa kecewa saja dan Moth akan dibenarkan untuk masuk ke dalam Grand Finals. Sebabkan hanya satu saja yang terbalik di sini untuk game minggu depan. Iaitu Seven tidak ada dan Infinity ada dekat sini. Yang lain-lainnya akan kekal dalam permainan sehingga ke minggu hadapan. Stage 4 sekarang ni telah Damroot baru jadi keluarkan juga. Gig nombor 11 tiada mata bagi mereka. BTR dijatuhkan oleh Break. Team X akan lebih lama lebih ke hadapan dalam mata dalam carta ini. Pygmy di knockdown oleh Vampire. Stage 4 sekarang terlihatkan Schwab juga berjaya untuk di knockdown. Cuba ditekan. Tak berjaya untuk dijatuhkan. Vampire boleh melakukan revival semula. Ini kawasan Hadithu Chicken Dinner berlaku. Itulah batu adik Luke gunakan sebagai bunker. Di Satar juga dapat satu. Circle seterusnya ditunjukkan kerana Yal ada dalam circle. Ya. Saya tidak terkejut kalau Yal Chicken juga dekat sini walaupun tinggal Dion saja. Ya, pernah hampir berlaku dengan satu orang hampir dapatkan chicken tapi ya Leon sempat lagi untuk bergerak ke kawasan yang lain. Agak berani untuk melakukan perkara itu. Malah mendekatkan diri dengan STX. Mungkin dia jumpa satu compound atau satu pondok yang kecil di dalam bulatan tersebut yang menyebabkan dia berminat untuk cross untuk merentas jalan raya. Yang menariknya circle ni baik untuk 3 tim di atas Infinity. Boy lengkap 4 ada circle. MRPS lengkap 4 ada 3 kill ada circle. Stalwart lengkap 4 mata penyingkiran ada circle juga. Infinity tu je lah yang rugi untuk round ni. Yang atas dia semua untung. Sekali lagi aku just nak quote apa benda yang kau cakap. Apa? Infinity dulu dikenali sebab apa? Sebab Seka Pulau. Benar. Sekarang ni jauh sangat. Pulau tu yang bawa dia malang. Itulah tu. Infinity. Stone. Infinity yang memerlukan 20 banyaklah markah dia. BTR akan dikeluarkan. Waktu ini bulatan yang agak pasif kalau kita lihat kan sebenarnya tak banyak sangat elimination. Boom lah yang mengambil elimination yang terbanyak sekali dengan 9. Mereka betul-betul beraya pada waktu ini masih lagi dengan 2 orang.
Tetapi itu menyebabkan aggressive play tak dapat dilakukan lah. Mereka kena main sedikit lebih pasif ataupun konservatif untuk memastikan boleh dapat at least placement point. Stage 5 permainan kita pada ketika aku sebenarnya message cucu nak tanya dekat si Vampire, memang dia tak akan turunkan Ravenclaw ke apa? Ya. Beberapa waktu ni nampak permainan mereka agak meyakinkan untuk Vampire. MRPX sememangnya memerlukan markah yang sangat besar dan mereka akan dapatkan dalam game ini mungkin. Uzi baru saja dijatuhkan, Stone hampir juga dijatuhkan, Kratos sudah meletup, dia dijatuhkan, satu lagi dijatuhkan. Tinggal Tony K saja ke Vampire? Oh bukan, Schweppes. M4 masuk dalam satu reban ataupun satu pondok. Di tengah-tengah jalan. Sekejap, pondok ni aku masih tak faham. Bukan daripada segi gameplay lah, daripada segi kalau daripada segi reality je kan. Kenapa ada pondok tengah-tengah jalan macam ni? Nak kata jadi station bus tak juga. Pick me, cuba buka nak kena drone. Ayal akan dikeluarkan di nombor 8. Satu markah daripada placement point, 3 markah total. Markah terendah untuk Yal dalam Erangel. Ui, grenade ni macam akan kena. Oh, betul-betul kena pada telinga tapi dia beng saja, dia tidak akan di-knock. Sekarang pergerakan akan dilakukan. Pick me ada 2 orang player. Dia ada banyak info. Dia mau tembak ke tak mau tembak saja. Gili ni betul-betul membantulah. Ya. Tapi itulah malang. Daripada game ni sebenarnya ya nampak macam tak ada apa-apa yang berlaku sangat. Nampak macam tenang, nampak macam tak ada apa-apa risiko yang berlaku. Tapi rasanya game ini telah pun seal the deal ataupun telah pun menyalutkan kemenangan untuk pasukan MRPX. Tak kira dia chicken atau tidak dekat sini. Tapi dengan Infinity terkeluar tanpa sebarang markah. Satu markah saja daripada elimination. Dengan MRPX ada 7 mata penyingkiran. Berpotensi mendapatkan chicken dinner. Minimum dia akan dapat plus 2 lagi. Team X 8. Team X pula 8. Ada 4 player dekat situ. Dia ada 2 tim saja yang dia boleh kejar. Dan dua-dua tim itu sedang mengejar markah yang setinggi-tinggi yang mungkin. Boleh dikatakan memang pemusnah harapan untuk Team X tu atas Void. Dia sebenarnya boleh kejar. Nak kejar Void lagi senang daripada kejar Team X. Ya, tapi perempuan dia. Tapi aku rasa Void ni akan chicken. Ya. Sebab kedudukan paling premium sebenarnya untuk dia. Ya. Dia tak kill tak apa. Dia boleh chicken. Tapi itulah ST MRP banyak sangat mata penyingkiran. Ya, betul. Dan tak rasa dia akan pupus dekat sekadar top 6 ini. Kebarangkalian kedua-dua tim ini ke top 4 agak tinggi. Oh, sebab atas tu semua satu. Betul-betul game ni betul-betul dibina untuk 3 tim atas. Ya, atas. Infin. MRPX, Void, Team X. Yup. Dia pun pasti akan guris kepala sekarang ini. Ya, itulah. Apalah kita Betul. Kalau Vampire A ini pula semua 3-1. Ya. Okey, perlawanan antara Indonesia sekarang ni rotation lebih kurang sama. Tapi Schwab juga akan menekan sedikit. Schwab ada circle. Ya. Dia orang datang melanggar sahaja. DBS, damage itu sempat untuk dilakukan terlebih dahulu. Satu jatuh untuk Void. Tapi MRP kalau terkeluar ke sini mereka masih lagi akan happy. Tapi Void, 2 orang player masih dapat guna pakai. Dekat belakang ada orang dia sempat untuk cuba menembak tapi tidak dapat. So point akan hilang. Ini sebenarnya advantage paling besar yang boleh diberikan kepada Team X. Team X satu-satunya tim yang ada 4 orang player. Yang lain semua ada 1 je. Ya, betul tu. FTX. Oh, pemenang besar dekat sini dengan 10 mata penyingkiran. Tetapi untuk Infinity sekarang ni, benda yang paling dia tak nak tengok bila dia duduk dekat dalam stadium tu sekarang ialah dia melihat musuh-musuh dia sedang tunduk. Sebab mereka masih memegang phone. Punya lama. Diorang ni bila nak mati? Itulah tu. 11 sudah. Boleh cakap Stallone X sudah pun lepas di sini. KMRPX akan keluar tangga ke-6. 10 mata untuk mereka ni. Net positif 9. Ya. Point Zeta. Zeta pun memerlukan markah yang tinggi juga. Dan dia akan dapat tambahan 3 markah kalau dia terkeluar sekarang. Untuk Void. Tapi STX, kemenangan chicken dinner itu pasti. Nampak gayanya, melainkan mereka melakukan satu kesilapan yang terlalu besar lah. Dan hampir 11 markah dekat sini. Tambah kepada 7. Dan kalau chicken ini kat sini, dia akan dapat minimum 21 markah. Dan aku rasa dia akan tambah mungkin sekurang-kurangnya 23.
ataupun 24. Best kan kalau dalam situasi macam ni, kalau kita main scrim kita nampak orang hidup macam ni. 1-1-1-1-1-4. Ya. Untung besar. Sangat menguntungkan, tapi Zeta telah pun sampai. Tapi ada musuh di depannya. Dia mendengar bunyi, tapi dia juga dah lama dah memberikan isyarat bahawa dia ada kat situ. Asap. Jadi STX akan duduk dekat sini untuk mematikan kalau ada seteru-seteru yang menimpa. SOAS turun ke bawah terlebih dahulu. Peluru lebih banyak akan diambil pada ketika ini. 11 mata penyingkiran untuk Stalwart. Team X on the way mendapatkan winner-winner chicken dinner. Stage ke-7 permainan kita. Circle masih lagi besar. Ada 2 lagi circle, rasanya akan ada stalemate yang agak lama. Semuanya akan cuba untuk hidup selama mungkin. Terang. Satu-satunya player yang belum lagi ada mata penyingkiran untuk tim beliau. So dia pasti mahu at least 1 mata penyingkiran. Stage 7. Info untuk break. Dia makan lepaskan ke arah Schwab. Beban beliau sudah pun terkantoi. Ya. Zeta mengepron depan muka si SOAS. SOAS dapat Zeta. 4 tim berbaki. Point. 3 elimination. AE 1 saja tinggal. Talon 1 tinggal ni tak perlu nak ni sangatlah. Tak perlu nak berteka-teki. Oh, siapakah yang akan menang perlawanan ini on the go? Diorang ni akan menang lah kot. Tapi aku takut apa yang berlaku kat Flash tu lah. Bocil. Main reverse Yo. Stylo budak ni. You ni stylo bro. 3 lawan 1 lawan 1. So basically hari ni kalau Stalwart Team X ni menang, kalau semua negara dapat chicken kan? Betul. Hari yang colourful. Yap. Berwarna-warni. Axel. Salah satunya daripada Talon. Tapi Talon hari ni betul-betul super performance lah. Dia tinggalkan Yal dengan Geek Fam daripada nombor 1 ke nombor 2 pun dah ada gap yang tinggi. Iaitu 39 versus 27. Dan sekarang ni dia masuk lagi dalam top 3. Pasukan yang paling konsisten pada hari ni ialah Talon. Dan Talon seolah-olah macam nak memberitahu, kau tunggu je dekat Grand Finals, kami yang paling menakutkan sebenarnya. Yang baru je dapat information daripada Cucu yang terus contact manager Vampire. Ravenclaw memang tidak akan dimainkan. Oh ya. Ya, ditekankan tidak akan dimainkan langsung. Wow. Mereka akan gunakan line up ni sampai Grand Final habis. Baik. So Nuzi is back. Emmy dalam trouble yang besar. Ya, betul tu. Macam mana kau rasa Nuzi akan pergi cari Emmy dan pukul dia tak? Kebarangkalian tu ada dalam 77.6% sebenarnya. Kalau anda ada di venue nanti, kalau terjumpa Amy, tolong lindungi dia. Ya, Nuzi akan cari dia. Tapi Amy, make sure lah Amy kau pergi cari Nuzi tu, ambil lah tu gambar. Lepas tu post. Cantik balingan grenade daripada dua-dua orang ni. Satu hijau, satu merah. Alah, macam mana? Wow! Dapat cok, dua-dua dapat, tapi dia punya grenade ada corak lagi. Tapi sekarang ni Alter Ego 1 lawan 2. Alter Ego boleh menang tiba-tiba. Ya, 1 lawan 2 boleh menang. Kalau menang, kalau tak colourful lah. Tapi Bocil aku akan lihat, tembakan dilepaskan. Break Maggie Lisut juga akan diketahui oleh Bocil. Bocil akan memilih untuk memakai grenade tangan, tapi akan ditewaskan. Wena chicken dinner bagi Vietnam. Hanya diucapkan kepada Team X. Ya, benar. Mari anda akan menemui dengan kami pada waktu ni. Korang pasti kenapa, adakah sebab nak buat-buat suspend, tidak ada orang kata carta kedudukan ataupun tak ada statistik dan sebagainya. Tapi tak kisahlah, benda tu pada waktu ni apa yang kita tahu adalah 2 game lagi tinggal. Infinity perlukan daripada 2 game ni mungkin 35 mata sekarang. Daripada tadi 16. Lepas tu dia naik sikit, dia naik jadi 18. Now sekarang